wanita-wanita salihah. Okey, sebenarnya kita perlu faham dulu apa maksud sebenarnya wanita salihah dan bagaimana ciri-ciri wanita solehah yang boleh kita terapkan tetapi berdasarkan daripada sumber yang paling agung dalam Islam iaitu Al-Quran. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Ustazah Khadijah untuk memperjelaskan lagi berkaitan dengan tajuk kita. Tafadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi sebelum saya mulakan, boleh okey, kat sini kita ada ruangan komen. Kita ada ruangan komen, kalau nak tanya boleh, insya-Allah. Selepas ni nanti kita akan ada sesi soal jawab di akhir nanti, insya-Allah. Dan sekiranya kalau insya-Allah saya hari ini kita lebih kepada insya-Allah santai je sebab kita semua para wanita dalam ni perempuan-perempuan sahaja, alhamdulillah. Hari ini khusus untuk para wanita solehah yang Allah telah kirimkan, Allah telah takdirkan untuk kita bertemu sama-sama pada pagi ini. Jadi tidaklah secara kebetulan, tidaklah kalau kita kata kenapa Allah letakkan kita pada hari ini, Allah yang takdirkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Bukan kebetulan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita mungkin boleh merasakan bahawa ya Allah, Allah memilih aku untuk bersama-sama dengan grup pada pagi ini, sekadar untuk perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Tidaklah kita tidaklah nak membawa satu topik yang terlampau besar sangat ataupun terlampau berat sangat. Kita insya-Allah akan secara santai sahaja, insya-Allah. Kalau saya bertanya, insya-Allah boleh menjawab ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ada dalam ni, insya-Allah boleh menjawab sekiranya saya bertanya, boleh kita saling komunikasi sama-sama, insya-Allah. Boleh buka mic dan boleh menjawablah sekiranya ada pertanyaan. Okey, jadi di sini tajuk yang diberi oleh penganjur mymengaji.com. Jadi Ustazah Najwa, alhamdulillah, terima kasih membuka majlis kita tadi. Jadi Ustazah Najwa ada kontak saya. Ustazah boleh tak saya dapat nombor Ustazah daripada student-student juga kami di kitab. Jadi boleh tak untuk mengisi pengisian kita pada pagi ni. Alhamdulillah Allah takdirkan saya dapat, alhamdulillah, untuk bersama-sama. Ini pun Allah takdirkan, Allah bukanlah kebetulan untuk kita bertemu dan bukanlah kita katakan kita ni insya-Allah wanita solehah ni ataupun tingkatan kita duduk di tahap mana menjadi seorang wanita solehah ini bukanlah melihat kepada latar belakang, bukanlah melihat kepada dia ni siapa dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah perkongsian pada pagi ini lebih kepada peringatan, lebih kepada untuk kita ingat sama-sama, insya-Allah. Untuk kita sama-sama, benda tu memang dah disebut oleh ibu ayah kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita. Benda tu memang sentiasa disebut. Tapi hari ini insya-Allah mungkin kita boleh, kalau kita nak tengok ciri-ciri wanita solehah ni banyak sangat. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Banyak sangat. Kalau kita nak bawa dalam tempoh 30 minit, 45 minit pada pagi ni, mungkinlah tak jadilah. Mungkin kita kena up sampai tengah malam nantilah. Tapi insya-Allah kita akan sentuh beberapa ciri yang penting, yang utama, kita saling-saling insya-Allah kita akan saling memperingati dan kita saling cuba untuk kita apply dan cuba untuk kita laksanakan sekurang-kurangnya. InsyaAllah kita semua yang ada dalam
dalam grup ni, dalam pengajian pada pagi ini, kuliah pada pagi ini, insya-Allah semua memang dah ada dah ciri-ciri wanita solehah. Jadi tajuk ni memang kalau diberi kepada saya sangat umum, dan kalau kita fikir balik berat ciri-ciri wanita solehah dalam Al-Quran pula tu. Dalam Al-Quran, Masya Allah. Kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala memang satu kalam yang Masya Allah maha hebat, mulia, tinggi dan sebagainya. Dan akhlak yang terbaik adalah akhlak baginda Nabi SAW yang ikut total daripada Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mohonlah kepada Allah supaya hari ini ada sedikit perkongsian yang at least dalam banyak-banyak ciri, banyak-banyak akhlak, banyak sifat dalam tu, kita doa Allah lontarkan ke dalam diri kita walaupun sedikit. Ataupun kita bersama dengan sahabat-sahabat yang dalam ni. Sahabat-sahabat dalam ni kita kumpulkan, insya-Allah dengan perkongsian yang ada, insya-Allah Allah akan memberi kepada kita sifat-sifat yang ada. Amin. Jadi di sini tajuk hari ini ciri-ciri wanita solehah dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak lihat, kalau kita nak tengok pengenalan maksud wanita solehah tu. Wanita solehah tu apa? Kita semua wanita dalam ni, semua perempuan, semua cumanya di sini mungkin saya dimaklumkan kita daripada pelbagai negeri, daripada pelbagai latar belakang, daripada pelbagai umur. Di sini mungkin ada yang lebih muda pada saya, mungkin ada yang sama umur dengan saya, mungkin ada yang lebih berpengalaman pada saya, bukan lebih tua, lebih berpengalaman, lebih berilmu daripada saya. Jadi kita berada di pelbagai situasi, pelbagai tempat sekarang. Jadi insya-Allah kalau kita lihat kepada maksud wanita solehah itu perhiasan yang terindah, kerana apa? Keindahan itu dalam bentuk yang wujud daripada sudut perilaku dan akhlak. Itulah bila kita sebut tadi Al-Quran, akhlak Nabi, maka keindahan seorang wanita tersebut akan terlahir daripada akhlaknya, daripada perilakunya, daripada tindakannya, daripada perbuatannya. Jadi kita lihat di situ, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya kullaha mata'. Wa khairul mata' wa khairu mata'ad dunya al-mar'ah as-salihah." Jadi kalau kita lihat perhiasan kat dunia ni, masya-Allah, banyak sangat kesenangan, kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengangkat martabat seorang wanita, sehingga kan perhiasan kat dunia ni, kalau kita lihat emas, kita lihat gunung, kita lihat pemandangan, kalau orang perempuan ni, kalau kita lihat ibu-ibu, kakak-kakak yang ada ni, kalau saya tanya suka tak pada emas? Emas suka tak? Suka tak? Masing-masing suka tak pada perhiasan? Suka Ustazah. Kalau kata saya nak bagilah pagi ni, mau tak? Kalau kata orang, kalau kata jalan nak tak? Suka Ustazah. Semua nak. Sangat. Kalau suami ke bagi, kalau abang ke kakak ke siapa-siapa sahaja saudara kita bagi, kita suka tak sekiranya kita mendapat perhiasan ke gelang emas ke apa ke, kita suka tak? Terlalu suka. Senyum, Terlalu suka. Ya Allah, kalaulah sehari tu masak 3 kali, dapat emas sehari tu masak 5 kali, 10 kali, betul tak? Dia jadi double. Dia jadi double. Sebab apa? Kita suka. Itu orang kata apa? Lumrah kita suka. Itu adalah perhiasan dunia. Tapi benda yang lagi kita nak lihat, ya Allah, kalau benda tu pun kita suka, kerana apa? Dia cantik, kerana apa? Dia indah. Dia kalau pakai, dia akan membawa satu aura yang lain kepada diri kita. Itu pun kita dah suka. Tetapi wanita solehah ni dalam banyak-banyak perhiasan yang lagi.
Jadi kalau kata dalam banyak-banyak perhiasan yang indah itu, wanita salihah lah yang paling terbaik. Perhiasan yang sebaik-baiknya adalah wanita salihah. Jadi kita ni Allahu Akbar. Kita adalah perhiasan yang sangat indah. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, jadikan diri kita ini wanita solehah supaya ibu dan ayah kita ini bila lihat kita ni, Masya Allah, indahnya, akhlaknya, katanya, macam-macam. Kalau kita sebagai position kita berada sebagai seorang isteri, maka kita jadikan diri kita ni, Masya Allah, bila suami tengok tu, Allahu Akbar. Jadi dia rasa indah, dia rasa senang, dia rasa tenang. Jadi insya-Allah kita mesti bertekad, kita mesti merubah diri kita perlahan-perlahan menjadi lebih baik untuk kita. Nak jadi perhiasan yang paling indah di dunia ini. Itu hadis Nabi SAW. Bukan kita kata kita saja-saja sebut. Itu memang Rasulullah SAW yang menyebut ataupun bersabda. Jadi kalau kita lihat pada ini, Allah fitrah. Fitrah lah kaum lelaki ni memang tertarik kepada keindahan wanita. Tetapi indah cantik ini pada setiap mata manusia, sudut pandang mata manusia berbeza. Ketertarikan kaum lelaki kepada keindahan wanita. Tak kisahlah seorang lelaki, kalau dia melihat kepada seorang perempuan memang berbeza matanya. Matanya berbeza. Tapi kat sini kalau kita lihat pada surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal qanatiril munqarati wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi di sini kalau kita lihat, maksudnya di sini di hujung ayat tersebut, semua benda yang disebut tadi, wanita-wanita, harta, emas, perak, kuda, binatang ternak, sawah, ladang, harta kita itu semua adalah kesenangan dunia. Jadi itu semua kesenangan dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Keindahan itu memang zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kepada wanita, anak-anak. Yang pertama disebut adalah minan nisa, perempuan. Jadi kalau kita lihat, kita lihat kat sini ya. InsyaAllah saya cuba bawa perkataan An-Nisa. Kalau kita tengok An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? Siapa boleh jawab? An-Nisa. Siapa boleh jawab maksud An-Nisa? Wanita. Ustazah. Wanita. Lagi? Ibu-ibu. Isteri-isteri. Isteri-isteri. Perempuan. An-Nisa. An-Nisa. An-Nisa ini maksudnya adalah perempuan ataupun wanita. Dia ramai. Beza dengan al-mar'ah tadi. Hadis Nabi SAW tadi. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah. Apa beza al-mar'ah dengan an-nisa? Di sini kosakata dalam Al-Quran indah sangat. Walaupun kita tahu An-Nisa perempuan, surah An-Nisa siapa tak tahu surah perempuan, tapi mar'ah pun perempuan juga. Apa beza al-mar'ah dan An-Nisa? Al-mar'ah itu adalah satu kata kepada seorang perempuan sahaja. Tapi An-Nisa adalah perempuan. Macam kita semua dalam ni, An-Nisa lah. Perempuan. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita lihat beza al-mar'ah dengan an-nisa. Nisa ni perempuan yang Allah sebutkan. Mar'ah,
Kenapa al-mar'ah? Di sini saya kongsikan sedikit. Al-mar'ah. Al-mar'ah. Baris atas. Mim di atas. Kalau al-mir'ah. Daripada kata yang sama. Baris bawah. Al-muru'ah. Muru'ah. Jadi di sini ada al-mir'ah, al-mar'ah, al-mir'ah, al-muru'ah. Muru'ah. Jadi ada 3. Muru'ah. Al-mar'ah, al-mir'ah dengan muru'ah. Jadi di sini mar'ah, mir'ah, muru'ah. Ada 3. 3 kata di sini lebih kurang. Dan perkara ini secara fitrahnya, perkataan tadi dapat dikaitkan. Al-mar'ah adalah perempuan. Mir'ah adalah cermin. Muru'ah adalah marwah, kehormatan. Jadi di sini perempuan. Perempuan kalau dengan cermin fitrahnya memang kita akan melihat cermin. Kita akan walaupun orang kata apa, kalau kita dalam bilik, kalau dalam bilik ni kita dah tengok dah cermin, dah betul dah diri. Saya kita keluar ke ruang tamu, cermin ni bukan cermin betul pun, cermin tingkap je. Kita tengok lagi, kita belek lagi. Saat lagi masuk dah dalam kereta, tengok lagi cermin. Contoh. Jadi kita sentiasa melihat. Kita sentiasa ada cermin berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki ni bukan dia tak tengok cermin, dia tengok tapi mungkin dia tengok sekali je lah kot. Ataupun cermin dia adalah isteri dia. Kita yang scan pula dia. Bang ni tak kena kita jadi cermin dia. Tapi orang perempuan, mar'ah, mir'ah itu cermin. Dan kita dapat kaitkan lagi dengan muru'ah, iaitu kehormatan. Kehormatan. Maksud di sini, wanita itu perlu menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan keluarganya. Kehormatan suaminya itu ada pada diri dia. Ini kita tak masuk lagi dalam bab ciri-ciri tapi telah disentuh dalam ayat Quran ini. Maksud daripada hadis Nabi tadi menyebut bahawa sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Allah pula sebut, Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 14 bahawa dijadikan indah pada pandangan manusia itu cintakan apa? Diinginkan apa? Yang pertamanya adalah wanita-wanita. Wanita-wanita, perempuan-perempuan. Jadi kita, bila kita kata macam tu, maksudnya kita mesti memperbaiki diri kita menjadi wanita yang solehah supaya tak kisah position kita berada di mana pun, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang menantu. Jadi mungkin kedudukan kita akan berada di tempat yang berbeza. Dan dia punya perbezaannya bila berada di setiap kedudukan itu adalah berbezalah peranannya. Kat sini kalau kita lihat kepada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di sini lihat auzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau ikut kita nak ambil tentang fassalihatu qanitatun hafizatun. Jadi kalau di sini kita lihat auzubillahi minasyaitanirrajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat di sini maksud fassalihatu, ini maksudnya saya letak kemudian kaum lelaki, pemimpin, pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kaum wanita. Jadi Allah ini melebihkan bahagian orang-orang lelaki, melebihkan orang lelaki ni daripada beberapa keistimewaan. Bukan bermaksud kita ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Kalau kita lihat daripada sudut akidah, ibadah, itu semua sama. Yang bezanya kat mana? Tingkatan amalan ataupun takwa kita. Tapi ada beberapa perkara lelaki itu ada keistimewaan dia ke atas seorang perempuan. Jadi lelaki ada peranan dia, perempuan juga ada peranannya yang tertentu.
dan juga kerana orang-orang lelaki telah menafkahkan ataupun membelanjakan sebahagian daripada harta mereka. Di sini ayat tadi, fasalihat. Maka di sini perempuan-perempuan yang salihah itu yang apa dia? Apa dia? Yang pertama adalah qanitatun. Qanitatun, hafizatun. Qanitatun. Di sini ada dua. Fasalihat, qanitat dengan hafizat. Maka wanita salihah itu apa? Yang taat. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kepada suaminya. Itu qanitat. Qanitat ini adalah perempuan yang mentaati Allah, perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, sami'na wa ata'na, ataupun sami'tu wa ata'tu. Jadi aku dengar dan aku patuh. Kita mesti begitu, ataupun kita amar ma'ruf nahi munkar, kita melakukan kebaikan dan kita meninggalkan larangan melalui ketaatan kita kepada suami. Itu satu. Dan yang kedua hafizat, iaitu dia memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib untuk dia pelihara. Itulah tadi mar'ah, mir'ah dan muru'ah. Dia mesti memelihara. Jadi ada dua ciri. Kalau kita tengok dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ini, fasalihat, ini yang poin yang penting. Fasalihat, apa dia? Maka perempuan-perempuan yang salihah itu apa? Qanitat. Itu yang pertama. Qanitatun. Qanitatun ini taat kepada Allah melalui ketaatan kita kepada suami. Hafizatun, itu kita memelihara. Kita memelihara perkara-perkara yang wajib untuk kita pelihara daripada aib, benda-benda yang wajib kita pelihara dalam sesebuah rumah tangga ataupun sesebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, contoh kita sebagai anak, kita anak perempuan, ibu, ayah, keluarga kita mesti ada aib-aib yang tertentu. Maka kita pelihara. Kita sebagai seorang isteri, kita pelihara aib yang ada dalam keluarga kita, aib suami kita, semua tu kita kena pelihara. Itu perkataan ataupun poin yang penting untuk kita nak menjadi wanita yang salihah. Yang ni tadi kita sebut, ciri yang pertama, kita mentaati Allah dan Rasul. Ini digabungkan dengan yang kedua nanti. Iaitu menurut Islam, wanita yang salihah ni dia istiqamah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita mesti memiliki ilmu, akhlak dan juga tauhid. Ilmu ini alhamdulillah pagi ni Masya Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik turut serta bersama saya pada pagi ni. Walaupun bila mymengaji.com keluarkan nama ataupun banner muka saya, tak kenal pun saya ni siapa. Dan saya pun bukanlah siapa-siapa. Tapi kita sama-sama duduk nak menuntut ilmu, nak sama-sama berkongsi, sama-sama mengulang, sama-sama kita memperingati. Jadi kita harus memiliki ilmu. Okey, dan kemudian kita tauhid. Ini mentaati Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah SAW kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di sini katakanlah sekiranya kita nak mencintai Allah, kamu nak mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku itu siapa? Aku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kita mencintai Rasul, maka kita akan dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi di sini cinta Allah, taat Allah
ikut Rasul, nak dapat cinta Allah, dapatkan cinta Rasul. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala paling mencintai Rasulullah, itu utusan. Jadi itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan kepada kita, dan itu adalah kekasihnya. Itu adalah kekasih Allah. Itu adalah kekasih Allah. Jadi kita dapat cinta Allah, maka kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan dapat cinta Allah. Sama juga dalam kehidupan kita pun. Dalam kehidupan kita pun, kalau kita nak mencintai seseorang, kita nak mencintai seseorang anak, seorang lelaki, kita kena cinta juga ibunya. Itu dalam kehidupan kita. Itu sama. Kalau kita nak mencintai seorang suami, suami itu terlahir daripada seorang ibu, maka kita kena cinta ibu tersebut. Jadi kalau kita nak mencintai ibu, maka kita kena cinta suami, maka kita akan dapat. Kita akan dapat kekasihnya tu, kita akan dapat melalui perkara-perkara tersebut. Jadi kita dalam kehidupan kita, dalam bentuk kekeluargaan, kita mestilah saling mencintai. Maka kita akan dapat cinta semua orang. Kalau kita sebagai seorang isteri, kita kahwin, ataupun sebagai seorang suami, kita kahwin, kita bukan nak hidup berdua saja. Dalam tu kita ada family, kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada ipar, duai dan sebagainya. Maka semua perkara-perkara tersebut kita kena gabungkan untuk kita cinta. Jadi kat sini Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku. Maksud kalau kita nak cinta Allah, maka kita ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang pertama tadi. Kita gabungkan ciri yang kedua. Kalau kita tengok fas-salihat, qanitat dengan hafizat tadi. Jadi yang kedua, mentaati suami, memelihara aib, maruah, harta. Kat sini kita turuti semua perintah suami selagi mana tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga aib, maruah, harta benda suami yang telah diamanahkan. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah, bagi yang direzekikan untuk berumah tangga, alhamdulillah, kekalkan ataupun berusaha untuk kita upgrade, ataupun kita sentiasa berusaha belajar untuk menjadi lebih baik. Bagi yang belum lagi direzekikan, maka bersedia ataupun memperbaiki diri daripada sekarang. Memperbaiki diri ataupun sentiasa untuk mencari ilmu ataupun melatih diri untuk kita ni sentiasa untuk menjadi lebih baik. InsyaAllah ke depan Allah akan merezekikan kita untuk kepada alam yang alam rumah tangga dan sebagainya. InsyaAllah kita dah bersedia dah ketika itu. Jadi kalau kita lihat kat sini daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Kalau lihat kat sini, kalau kita lihat di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi di sini, maka isteri-isterimu merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Jadi di sini nak lihat kat sini bahawa memang kita kena menjaga, kita kena memelihara, kita kena taat pada perkara-perkara tersebut seperti mana daripada awal tadi kita nyatakan, dan di sinilah pakaian yang perlu untuk kita pakaikan. Jadi kita pakai, isteri ini merupakan satu pakaian dan kita lah akan melengkapi kehidupan ataupun keharmonian sebuah keluarga tersebut. Okey, jadi kita yang seterusnya, ciri yang pertama, ciri yang kedua, kita ada ciri yang
ketiga. Setakat sekarang ni boleh tak lagi untuk ciri yang pertama dan kedua? Okey tak? Ada tak yang mungkin nak interrupt ataupun nak tanya soalan? Tadi saya tengok ada yang angkat tangan tapi nak tanya soalan ke nak apa saya tak tahulah. Ataupun kalau tak ada insya-Allah kita akan teruskan untuk ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ni apa dia? Kalau tadi kita taat kepada Allah, ini termasuk dalam yang kita nak masuk ciri yang ketiga ini, taat daripada sudut apa? Iaitu solat. Kalau kita lihat banyak lagi benda lain yang ciri-ciri lain yang kita boleh bawa. Kita boleh ceritakan. Iaitu, tapi kat sini saya nak bawakan bahawa wanita yang menjaga solat. Wanita yang menjaga solat. Jadi kat sini wasta'inu. Kalau kita tengok dalam surah ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan yang sabar dan mengerjakan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali kepada mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi di sini ada dua ciri. Yang kita akan bawa ciri yang seterusnya adalah salat dan juga sabar. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu yang dalam ni yang mungkin pengalaman dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang berada di alam rumah tangga. Jadi sifat apa yang perlu ada dalam ciri seorang perempuan ini? Ataupun kita sendiri pun sebagai seorang anak, seorang perempuan nak jadi seorang, kita mesti ada sifat apa? Sabar, 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 sabar dan sabar. Ini sifat yang sangat susah untuk kita nak didik. Sifat yang kemungkinan mungkin boleh terlepas juga diri kita ni terkadang dah sabar dah rasa. Rasa diri ni dah habis sabar dah. Tiba termarah juga ataupun terkeluar juga. Tapi kita reflect diri kita, kita sentiasa untuk fikir aku kena sabar. InsyaAllah, ya Allah, ya Allah. Allah ada dengan kita. Itu sabar. Dan yang kita nak bawa kat sini adalah solat. Solat ini boleh menentukan dan boleh menjadikan kita sebagai seorang wanita yang solehah. Kita nak solat kat mana? Dekat rumah ke? Dekat masjid ke? Kat mana? Solatlah kat mana pun. Afdalnya, cuma yang afdalnya kita menjaga diri kita dan kita menetap di rumah kita. Itu yang afdalnya. Jadi kita dapat tak pahala macam orang sembahyang jemaah? InsyaAllah kita akan dapat pahala sama seperti mana jemaah, bahkan lebih pada tu sekiranya kita menjaga diri kita dan kita berada di rumah untuk kita beribadah. Jadikan rumah kita itu sebagai tempat kita beribadah. Jangan tunggu kita nak pergi ke masjid baru kita nak beribadah. Nak pergi ke masjid baru kita nak solat itu, nak buat ni, nak buat segala amalan. Tapi bukan maksud saya kata tak perlu pergi ke masjid dan sebagainya. Pergi insya-Allah. Ada tempat pengajian mana kita mampu pergi insya-Allah. Pergi mana yang kita boleh, kita nak ke mana sahaja kita nak pergi insya-Allah. Pergi boleh. Tapi sentiasalah kita menjaga diri kita seolah kita berada di rumah kita. Sembahyang ni sangat berat. Sangat berat, Masya Allah. Tapi kalau kita fikirkan kembali, kita dulu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan kewajipan solat bukan 5 waktu. Kalau kita ingat, ni memang kita dah diceritakan daripada dulu lagi. Kita diperintahkan untuk 50 waktu sehinggalah diturunkan sehingga tinggal 5 pun Masya Allah masih berat lagi. 5 pun masih berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni akan rasa ringan je. Nak dapat mana? Yang tu nanti tajuk dia akan jadi luah panjang lagi lah segi kita nak bahaskan khusyuk pula. Tapi kita perlu berusaha untuk mendapat khusyuk dalam ibadah. Ini tadi berkaitan dengan sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau kita lihat
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd. Okay. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ila akhir ayat. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini kalau kita lihat, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksaan dan jangan kamu menyakiti mereka dengan menahan, menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang lain. Dan bergaullah kamu dengan mereka iaitu isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru. Maksudnya sabar. Kita mesti sabar. Suami kena sabar, isteri pun kena sabar. Jadi kat sini jangan terburu-buru. Sabar. Apa pun yang berlaku kepada kita, sabar, diam dulu. Ada banyak kaedah macam mana kita nak supaya kita ni menjadi sabar. Kalau kita marah, kita duduk. Lepas kita duduk, kita pergi ambil uduk. Kemudian kita baring. Itu ada beberapa kaedah. Beberapa kaedah sehingga reda kemarahan ke, kesedihan ke. Tapi boleh tak kita sedih, kita nak menangis, menangis. Nak menangis tak ada masalah. Cuma janganlah sehingga kita merintih sampai menyalahkan qada qadar dan sebagainya. Itu janganlah, itu akidah kita pula, tauhid kita pula. Maka di sini Allah mengajar kepada kita untuk kita jangan terburu-buru. InsyaAllah kita akan menjadi wanita yang salihah. InsyaAllah kita akan menjadi lebih baik. Ini ada 4 ciri. Ada 4 ciri. Jadi saya bawakan semula. Kita ulangkan semula insyaAllah. Kita lihat kat sini daripada ayat Quran yang awal tadi lagi bahawa menyatakan bahawa di dunia ini adalah wanita yang salihah itu adalah perhiasan di dunia yang paling indah, sebaik-baik perhiasan. Kalau kita lihat kepada indahnya seorang wanita, taatnya seorang wanita, menjaga aib suaminya dan sebagainya, itu sifat. Ada satu cerita, satu kisah daripada Arab Saudi, seorang lelaki itu dia marah, pukul isterinya, pukul, marah dan sebagainya sehingga dia menangis, sehingga ada kesan pada diri dia. Jadi di situ tiba-tiba mak ayah dia datang kepada rumah dia. Jadi si suami tadi dia takut dah. Dia takut dah, dah mai ibu ayah takut sekali lagi dia dimaklumkan bahawa dia buat begini. Tapi bila si isteri tersebut membuka pintu rumahnya, bila ibu ayahnya bertanya kenapa? Kenapa menangis dan sebagainya. Jadi si isteri tadi dengan sifat sabarnya, dengan sifat dia menjaga aib suaminya tadi, tu dia mengatakan kepada ibu ayahnya, ya Allah, ibu ayah, aku sangat merindui ibu dan ayah. Dia baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat ibu dan ayah. Tiba-tiba ibu ayah dia hadir di hadapan mata dia. Maka di situ dia sangat bahagia. Dia sangat gembira. Dia menutupi masalah yang ada dalam diri dia. InsyaAllah selepas tu dia akan selesaikan dengan suaminya. Tapi ketika ibu ayahnya datang, ibu ayahnya hadir, dia tidak menunjukkan sebarang sifat. Dia tidak mengadu domba. Dia tidak mengatakan keadaan yang sebenar dan dia nak menjaga. Dia nak menjaga aib suaminya di hadapan ibu dan ayahnya. Tapi secara teknikal psikologi itu perbincangan lain. Itu hal rumah tangga dan sebagainya, dia ada jalan lain. Itu kalaulah sehingga suami tersebut menyuruh membuat kepada kejahatan, suami memperilakukan dia tidak selayaknya sebagai seorang wanita, itu perempuan kena bijak macam mana untuk dia nak laksanakan. Jadi kita nak lihat di sini
wanita solehah, mar'ah itu adalah sebaik-baik hiasan. Dan kemudian daripada surah Ali Imran ayat 14 tadi, kalau kita lihat bahawa itu adalah fitrah. Seorang lelaki melihat perempuan ini dengan pandangan kecintaan itu wanita, anak-anak, harta, banyak lagi. Bukan satu je, tapi antaranya adalah wanita. Itulah fitrah bagi manusia untuk melihat benda yang indah yang berada di depan mata. Dan ayat yang paling penting tadi di sini adalah fasalihat, qanitat, hafizat. Jadi di sini poin yang paling penting. Ibu-ibu, kakak-kakak adik boleh tengok. Boleh ambil, boleh catat. Boleh catat fasalihat, maka wanita-wanita yang salihah itu adalah yang taat dan juga memelihara. Okay, yang seterusnya tadi kita lihat kepada mentaati Allah dan Rasul. Kita cinta Nabi, kita cari cinta Nabi, kita selawat kepada Nabi, indahnya cinta Nabi, insya-Allah kita akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati suami, memelihara aib dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita jaga solat. Dan yang keempat, kita mestilah bersabar. Kita sabar. Sabar, sabar dan sabar. Jadi di sini keempat-empat ciri ini adalah ciri yang penting. Banyak lagi. Kuat beribadah, itu banyak lagi. Banyak lagi ciri-ciri wanita yang solehah yang kita boleh terapkan ke dalam diri kita ataupun yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak lagi. Banyak lagi ciri-ciri lain yang ada. Tapi kita bawakan kepada empat ciri-ciri ini dan saya nak bawa kepada satu sudut yang lain sikit daripada sudut kalau kita lihat empat ciri wanita solehah terkait dengan ilmu kewajipan. Yang ni ada sikit, ini saya akan kongsi sikit lah, lebih kurang dalam 10-15 minit ini sahaja kerana perkara ini sangat penting. Ini disebut dalam Al-Quran. Empat ciri ni kita tak mau nanti kerana kita dah buat dah ibadah yang elok, kita dah belajar, dah berakhlak yang akhlak yang tinggi, ilmu yang tinggi, kita dah belajar, kita dah solat dan sebagainya. Tapi kita kalau kita tidak melihat kepada kewajipan ini dan ini menjadi punca, ini menjadi antara masalah yang berlaku kepada kita. Ini memang betul-betul berlaku dan disebutkan, perintah ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi surah An-Nisa ni banyak cerita tentang wanita. Dan surah An-Nisa ni jugalah cerita tentang harta pusaka. Dalam surah An-Nisa, kalau berkaitan dengan harta pusaka, kita boleh lihat ayat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Jadi ini. Dan hudud Allah, perintah Allah kita nak syurga ada pada ayat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14 itu adalah neraka. 13 syurga, 14 neraka. Jadi di sini kalau kita lihat dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa zalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Jadi di sini Allah menyebut bahawa kalaulah kita tilka hududullah tilka hududullah, di situ adalah hudud Allah, maka kalau kita taat kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Allah dan Rasul. Kita taat kepada Allah dan kita taat kepada Rasul mengikut kepada had tadi. Kita taat kepada Allah dan Rasul, maka di situ Allah akan ganjarkan kita pada apa? Allah akan ganjarkan kepada kita di sini adalah syurga Allah. Syurga Allah yang mengalir di bawahnya. Mengalir di bawahnya, kita nak masuk syurga tak? Kalau saya tanya dalam sini,
kita nak masuk syurga tak? Pakat nak masuk syurga tak? Pakat nak masuk syurga. Nak tak? Nak. Kalau kita ditanya, confirm kita nak masuk syurga. Kita nak masuk neraka tak? Takut tak kita dengan neraka Allah? Takut. Takut. Jadi Allah sebut berita gembira kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Jadi Allah dah letak dah batas hukum. Tadi awal tadi saya baca ada tersilap sikit. Allah letak batas hukum. Maka di sini kita kena taat. Taat Allah, taat Rasul. Maka di sini Allah akan beri syurga kepada kita. Kita boleh bayanglah. Mengalirnya di bawahnya sungai. Kita kekal dalam tu. Tapi itu ayat 13. Surah An-Nisa ayat 13. Kalau surah An-Nisa ayat 14. Allah bagi pula peringatan kepada kita. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itulah sehina-hinanya. Tapi kalau kita berlawanan, kita derhaka kepada Allah dan Rasul, maka Allah campak terus kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi itu adalah azab yang paling hina kepada kita, na'udzubillah. Itu je. Dalam surah An-Nisa ayat 13-14 ni, kita taat, maka kita dapat syurga. Kita ingkar, maka kita dapat neraka, na'udzubillah. Itu surah An-Nisa. Kalau kita lihat, surah An-Nisa ni menceritakan juga tentang harta pusaka tadi. Jadi secara ringkas je saya sebut bahawa wanita, kalau kita lihat dekat dunia kita sekarang, kalau kita tengok percentage bukan derhaka, tidaklah kita sebut derhaka, tapi melawan ataupun tidak faham, tidak berilmu pengetahuan berkaitan dengan harta pusaka ini, menyebabkan dia mempertikaikan, dia menyebabkan dia merasakan bahawa tidak cukup dan sebagainya. Kalau perilaku manusia selepas pada itu lain. Contoh kita kata, kita jadi macam ni, kita lawan sebab orang lelaki macam ni. Sebab tak adil macam ni. Itu adalah tindakan ataupun kefahaman manusia lain yang terkait dengan kita. Tapi benda yang paling penting kita kena tahu dulu, kita kena belajar dulu, kita kena mengikuti dulu apa yang Allah letakkan. Wajib tak kita melaksanakan harta pusaka ini? Kalau saya sebutlah, ini wanita yang solehah. Wanita solehah ni dia mesti tahu, bijak, pandai. Dia mesti, kalau kita bersiap dah untuk kematian. Kalaulah kita mati, kita boleh tahu tak bila kita nak mati? Tahu tak? Siapa boleh angkat tangan dengan yakinnya, saya yakin esok saya akan masih boleh hidup bernyawa. Siapa yakin? Yakin sepenuhnya ni? Yakin tak bahawa kita akan hidup sampai esok? Kita yakin tak? Tak yakin. Tak yakin kan? Kita yakin tak kita boleh hidup sampai saat lagi Zuhur dan Asar? InsyaAllah. Tak yakin Ustazah. Tak Benda yakin. tu tak takut. Ya. Tapi apa persediaan kita? Apa ciri-ciri yang perlu kita ada? Kalau kita wanita salihah, kita taat, kita berilmu tadi, kita berakhlak tadi, insya-Allah kita akan bersedia untuk kematian kita. Ini terkait, kalau kata ilmu kewajipan harta pusaka ni terkait untuk menentukan bahawa kita nak menuju ke syurga Allah ataupun tidak. Kita sama ada kita mati, kita mati ataupun orang lain yang mati. Kalau suami kita yang meninggal dunia, apa dulu yang perlu kita buat? Kita sebagai wanita yang salihah, adakah kita nak bahagi harta terus? Tidak. Kalau kita sebagai wanita salihah, adakah kita nak meninggalkan hutang, kita mati? Kita nak meninggalkan hutang sehingga ahli waris kita tak mengetahui apa hutang kita. Jadi apa yang perlu kita buat yang pertama adalah menguruskan hutang kita. Uruskan hutang kita sebaik-baiknya.
Ini kalau boleh wajibkan kepada diri masing-masing, catat hutang. Maklumkan kepada suami kita, maklumkan kepada ibu ayah kita. Kalau kita sebagai seorang anak, maklumkan kepada ibu ayah kita. Bukan bermaksud kita minta ibu ayah kita meninggal dunia cepat. Kita minta suami kita meninggal cepat. Bukan. Tapi kita nak bersedia. Inilah bijaknya kita, seorang wanita solehah. Maka catat hutang kita. Kerana perkara pertama yang perlu kita laksanakan kalau kita dah meninggal dunia dalam bab faraid adalah hutang. Hutang. Kalau hutang tak selesai, hak belakang semua tak selesai. Sehingga Rasulullah SAW nak mensembahyangkan, mensalatkan seorang sahabat, baginda tanya, adakah sahabat ini mempunyai hutang? Ada. Sahabat menjawab ada. Kemudian Nabi duduk semula, Nabi SAW tidak mensalatkan lagi sahabat tersebut. Sehinggalah seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, aku akan menanggung hutangnya. Maka barulah Rasulullah SAW bangun dan mensalatkan sahabat tersebut. Menanggung ini bukan bermaksud dia nak kena, kalau orang tu hutang 1,000, kita nak bayar 1,000 untuk dia. Tidak. Menanggung ini maksud dia akan cari jalan untuk menyelesaikan hutang tersebut. Itu satu. Jadi kita sangat-sangat kena jaga. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah yang paling panjang pun berkaitan dengan hutang. Satu muka surat tu berkaitan dengan hutang sahaja. Walaupun hutang ini bukanlah satu benda yang bagi kita taklah menjadi dosa untuk kita nak berhutang. Dia perkara yang diharuskan untuk kita berhutang. Tapi ada peringkat-peringkat hutang. Kalau kita masuk dalam bab muamalat pula, dia ada wajib kita berhutang. Wajib kita memberi hutang kepada orang tu. Harus, haram, mubah dan sebagainya. Ada 5 hukum tersebut. Jadi dia ada tingkatan. Tidak, haram ni macam mana? Haram ni kalau kita nak bagi kawan kita hutang, dia pergi beli benda yang haram. Itu haram lah. Haram kita. Tapi yang secara general umumnya hutang ini diharuskan untuk kita buat. Tapi apa? Kita catat hutang tersebut. Ini perkara yang penting. Kemudian pengurusan jenazah ini, kenapa isteri perlu tahu? Isteri perlu tahu ataupun kita seorang perempuan ini perlu tahu. Kerana apa? Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan sebelum tu suami yang meninggal dunia dulu, maka harta untuk menguruskan jenazah isteri tersebut adalah daripada harta suami. Itu satu. Yang kedua, ni sekiranya para wanita isteri tanya kepada kita, mana tahu kita ada kes-kes kawan-kawan yang macam tu. Sekiranya seorang isteri ditalak, kita terputus hubungan suami isteri tersebut. Elok si suami tersebut dia talakkan isterinya. Kemudian bila dia talak isterinya, dia meninggal dunia. Jadi kita kena tengok talak apa. Talak apa yang boleh mewarisi harta? Talak raja'i. Dalam keadaan talak raja'i, apa itu talak raja'i? Talak yang boleh dirujuk. Talak yang masih lagi boleh dirujuk. Dia tidak sampai kepada tahap talak bain. Talak bain ni talak yang tak boleh rujuk dah. Dia kena nikah semula. Ataupun kalau bain kubra tak boleh nikah langsung dah. Ni talak 3. Itu kalau kita masih berada, bukan kita lah, na'udzubillah. Kalaulah seorang perempuan tersebut dia ditalak dengan talak raja'i, talak 1 ataupun talak 2 dan dia masih dalam tempoh rujuk, maka sekiranya suami dia meninggal dunia, maka dia akan mewarisi harta suaminya dan juga sebaliknya. Jadi kita kena bijak lah. Jadi kita nak jadi wanita solehah, sekiranya berlaku satu-satu kematian, kalaulah berlaku depan mata kita, kita tengok, oh ni dah cerai dah, tak boleh dapat harta. Sebab bukan dah isteri dia. Kita kena lihat dulu status penceraian tu ataupun tahap di mana talak itu berada. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat kita perlu laksanakan dahulu. Sekiranya ada seorang si mati tersebut meninggalkan wasiat. Tapi 1/3 je lah. Tak boleh banyak. Tak boleh wasiatkan keseluruhan harta kita kepada orang lain. Tak boleh. Kita boleh tak wasiat kepada ahli waris kita, kepada anak kita. Kita tulis dalam tu. Rumah mak wasiat bagi dekat Along. Kereta mak wasiat bagi dekat adik.
Okey, wasiat sebegitu adalah tidak sah. Kecuali semua ahli waris dah setuju. Itu lain. Itu selepas kita mati, anak-anak ataupun orang yang kita tinggalkan dia bincanglah nak setuju ataupun tidak. Tapi kalau ada yang tak setuju maka terbatal wasiat begitu. Tapi wasiat yang wajib laksanakan adalah wasiat luak kepada ahli waris kita. Contoh kita wasiatkan harta kita 1,000 kepada masjid, 1,000 kepada sekolah. Contoh selagi tidak melebihi 1/3 maka boleh, bukan boleh, wajib kita laksanakan wasiat tersebut. Bahagian warisan. Jadi kat sini barulah kita perlu bahagikan harta tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada 4 ciri tadi, taat kepada Allah, taat kepada suami, jaga aib maruah suami, kemudian kita mestilah solat kerana solat itu akan memelihara kita daripada melakukan kejahatan, untuk kita melakukan kebaikan. Kita dah buat dah sebaik-baiknya solat. Kemudian yang keempat, kita dah sabar. Kita dah sabar, kita dah melakukan kita dah sabar dah, kita dah ada dah sifat sabar dan sebagainya. Jadi kat situ tiba-tiba dalam bab ini, dalam bab kita menyelesaikan harta ini, kita tak selesai ataupun kita terlepas pandang bab tu. Kalau kita hutang, kita dah meninggal dunia, macam mana orang nak uruskan hutang kita kalau kita tak catat? Okey. Kalau kita tak catat, macam mana orang nak mengetahui hutang yang kita buat? Maka amalan kita akan tergantung bila mana waris kita tidak menyelesaikan hutang kita. Kita tak boleh bangun lagi dah untuk kita nak bagi tahu kepada waris kita. Kita tak boleh masuk mimpi anak-anak kita dah untuk menyelesaikan harta kita. Tak boleh dah. Bukan macam dalam drama, tiba-tiba duk cerita pula. Kita tak boleh untuk bangun kembali untuk menceritakan perkara-perkara tersebut kepada ahli waris kita. Dan kita boleh buat apa? Sekarang ini. Jadi jangan kita kerana kewajipan harta pusaka ini akan memberi kesan kepada target kita nak jadi wanita solehah, nak masuk syurga Allah. Kerana Allah dah memberi kabar gembira dan juga amaran kepada kita melalui surah An-Nisa tadi. Surah An-Nisa tadi ayat 13 dan ayat 14 tadi. Maka ayat 13 tadi memberi kabar gembira, ayat 14 tadi memberi amaran kepada kita supaya kita tidak melakukan perkara yang tidak mengikut had-had ataupun hudud yang telah Allah tentukan. Jadi kita tengok jam. Jadi terlalu fix. Tapi alhamdulillah supaya 4 poin yang kita ceritakan tadi dapat. Itu yang paling penting. Walaupun sekejap kita jumpa, walaupun dalam tempoh yang diberikan ini kita dapat bertemu ini, walaupun secara alam maya sahaja, saya tengok kamera saja, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik tengok saya pun melalui skrin sahaja. Jadi di sini Allah telah menghubungkan kita melalui teknologi yang ada. Alhamdulillah, walaupun kita berada di mana-mana sahaja, Allah telah menghubungkan kita. Walaupun dalam keadaan macam mana pun, Allah telah mentakdirkan kita bersama-sama pada hari ini. Jadi insya-Allah untuk sesi yang seterusnya soal jawab. Okay, kalau macam tu saya ada soalan untuk Ustazah. Ustazah, sekarang kita tahu setiap orang terdedah dengan media sosial. Jadi dalam poin yang kedua tadi ada sebut untuk menjaga maruah. Jadi sejauh mana sebagai seorang wanita solehah untuk kita jaga maruah dalam media sosial tu, Ustazah? Dalam poin yang kedua tadi untuk ciri wanita solehah menjaga maruah. Jadi sekarang kita ada media sosial, jadi semua peringkat umur guna media sosial. Jadi setakat mana yang kita perlu jaga maruah ketika menggunakan media sosial sebagai wanita solehah? Okay, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Media sosial ini kita tak boleh lari daripada media sosial. Kita tak boleh simpan diri kita ini untuk tidak mengikuti media sosial. Betul tak? Ibu-ibu, kakak-kakak yang ada dengan saya pada hari ini. Kita boleh lari tak daripada
tidak memberi diri kita ini ruang untuk bermedia sosial ataupun mengikuti teknologi IT yang ada sekarang ni. Kita tak boleh. Kita tak boleh nak elakkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Tetapi kalau kita lihat kepada anak-anak pun, kalau kita lihat kepada anak-anak sekalipun, adakah kita boleh menghalang anak-anak kita daripada kita tak bagi handphone, tak bagi dia komunikasi dan sebagainya. Kalau sekarang lagi lah TikTok lah, apalah, media sosial yang sangat luas. Boleh tak untuk kita tak memberi, nak menahan daripada dia menerima perkara-perkara tersebut, dia tidak berkembang dengan perkara-perkara tersebut, boleh tak? Itu memang sukar kalaulah kita berada di tempat-tempat yang memang terdedah kepada media sosial. Jadi macam mana kita nak, yang pentingnya kita adaptasi dengan teknologi tersebut, kita mesti menjaga diri kita daripada kita melampaui. Kita tidak boleh melampaui. Apa-apa pun kita tidak boleh melampaui diri kita lebih daripada tahap yang sepatutnya. Kalau kita tengok wall, dinding yang ada dalam Facebook contoh, halaman kita, apa yang kita nak kongsikan kat situ? Apa benda yang kita nak ceritakan kat situ? Kalaulah perkara tersebut kita perlu fikirkan sebaik-baiknya. Kalau dia membawa satu kebaikan kepada masyarakat, kebaikan kepada ummah, maka kita boleh kongsikan. Kita boleh ceritakan. Kalau dia tidak melibatkan peribadi, boleh memaibkan diri kita ataupun suami kita ataupun keluarga kita, maka silakan berkongsi. Tidak ada masalah untuk kita berkongsi. Tapi kalau kita tahu benda tu isu yang akan membangkitkan masalah kepada diri kita sendiri ataupun kepada keluarga kita ataupun kepada masyarakat kita ataupun kepada siapa sahaja, kepada negara, kepada politik, kepada apa sahaja, maka kita simpan. Ataupun kita nak kongsikan satu perkara yang tidak sahih akan dia punya, tidak sahih akan benda tu wujud ke, betul ke, benar ke, salah ke, siapa yang salah. Jadi kat situ pun jangan kita sekali-kali memetik jari kita untuk kita share dan sebagainya. Kita bayangkan, kalaulah perkara tersebut salah, perkara tersebut tidak benar, perkara tersebut menjadi fitnah, maka mungkin di situ akan menambah dosa kita walaupun kita kita tak buat apa pun, kita tak bercakap apa, kita tak bertemu dengan orang, kita tak keluar pada rumah dan sebagainya, tapi dosa kita tu malaikat catat selagi mana benda tu ada di dalam tu, sehinggalah kita buang ataupun kita memohon maaf ataupun kita delete semula dan sebagainya. Dan kalau orang yang kita fitnah, adakah kita mampu untuk mencari dia? Itu kesan yang ada. Jadi kita berkongsilah apa pun yang berada di social media, apa pun yang benda kita nak klik di dalam social media, itu perkara yang boleh membawa kebaikan dan kita menahan diri kita daripada kita berkongsi perkara-perkara yang akan membawa keburukan, membawa satu isu yang lebih buruk selepas itu. Kita nak mengisi apa pun tidak ada masalah. Itu bergantung kepada diri kita untuk kita adaptasi dan kita tidak membawa satu keburukan kesan selepas itu. Apa pun kita kena fikirkan kesan yang ada selepas itu. Wallahu a'lam. Seterusnya saya bacakan soalan daripada Puan Zaidah. Okay, Puan Zaidah alias ada bertanyakan tentang keluarga toksik. Contohnya mulut-mulut ipar-duai yang banyak membawa fitnah antara ipar-duai. Jadi apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengelakkan perkara ini jika merujuk kepada ciri-ciri wanita solehah? Konflik antara ipar-duai, Ustazah. Ini kira kita terima kasih yang bertanya, alhamdulillah. Jadi ini masuk dalam isu kekeluargaan, isu keluarga. Kalau kita lihat, kalau pengalaman masing-masing berbeza. Pengalaman masing-masing yang ada dalam kehidupan sebuah rumah tangga, kehidupan kalau dalam ni mertualah, keluarga ipar dia dan sebagainya. Bahkan kita dalam kalangan suami dan isteri sahaja, kita nak menjumpai titik persamaan sangat susah. Okey? Kita nak menemui titik persamaan sangat susah.
Maka asas pembinaan sebuah keluarga adalah bukan dengan mencari titik persamaan, tetapi kita saling melengkapi. Kalau kita ada perkara yang sama, alhamdulillah, sama daripada sudut asas, akidah, itu semua kena samalah. Akidah, Islamnya, syariatnya, itu wajib sama. Tapi daripada sudut psikologi, daripada sudut kita nak hidup macam mana dengan dia, kita nak cari satu sifat yang sama, titik persamaan sangat-sangat kecil persen untuk kita nak menjumpai. Tapi apa yang boleh kita buat adalah saling melengkapi. Itu mindset yang perlu untuk kita letak dulu, bahawa kita hidup dengan dia adalah untuk saling melengkapi. Maksudnya mungkin kita kurang di sini, dia lebih di sini. Dia kurang di sini, kita lebih di sini. Itu kalau kita lihat kehidupan kita daripada kecil lahir dengan kehidupan orang yang ada dengan kita itu lahir sehingga besar sangat berbeza. Kalau kita masuk lagi dalam lagi kepada ipar duai kita, kalau kita nak masuk lebih dalam, menyelusuri lebih dalam, sangat berbeza cara didikannya, cara kehidupannya, cara kalau kita kata semua benda yang berbeza, tidak sama. Bahkan kalau kita adik-beradik kita yang daripada ayah, ibu ayah yang sama, daripada cara didikan yang sama, daripada sekolah yang sama, itu pun kita masih ada perbezaan, apatah lagi dengan suami ataupun dengan ipar duai tadi. Jadi pertama tadi kita cari satu titik yang boleh melengkapi. Itu masing-masing, sebab saya sendiri secara personally, kita tak boleh sebut kena buat macam ni, kena buat macam ni. Kita kena cari satu titik, ya Allah, apa yang aku boleh melengkapi pada mereka. Itu. Tapi memang kalau disebut, ya Allah, mudahlah kita cakap, tapi nak laksanakan, Masya Allah, sangat-sangat susah. Tapi kita sabar tadi. Kita laksanakan mengikut apa yang Allah perintahkan, kita cuba sabar dan kita laksanakan, kita cari satu titik. Tadi ada puan sebut ciri-ciri isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW. Ini sangat penting. Sangat alhamdulillah. Tadi ditanyakan berkaitan dengan isteri Rasulullah. Jadi di sini Rasulullah SAW, Allah letakkan An-Nisa itu diturunkan adalah ditujukan kepada isteri Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi ni Masya Allah sangat istimewa, sangat mulia. Beliau sangat mulia. Jadi isteri-isteri yang terpilih Allah telah jadikan khusus kepada baginda Nabi SAW. Isteri pertama Nabi, Sayyidatina Khadijah. Itu yang paling tinggi darajatnya dalam kalangan wanita, sehingga Rasulullah sentiasa menyebutnya dia seorang yang kaya tetapi boleh menurunkan egonya. Itu sifat. Kalau kita lihat kepada sifat Sayyidatina Khadijah, beliau seorang usahawan. Beliau seorang yang sangat kaya tetapi mentaati suaminya, Masya Allah ya Rabbi. Saya kata bukanlah orang di luar sana. Kita ni kalau gaji kita lebih pada suami kita pun, kita dah mungkin akan rasa kita kena bayar ni, kita kena buat ni, kita kena macam ni. Macam mana suami kita pula? Kita dah terfikir begitu dah. Kita manusia biasa. Maka soalan tadi sangat menjawab bahawa kalau kita lihat antara sifat Sayyidatina Khadijah, sangat rendah diri, sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada suami. Tak kisah darjat dia berada di mana pun. Dia ketinggian darjatnya tu Masya Allah. Beliau yang memperkerjakan baginda Nabi SAW untuk meniaga. Hasilnya dibawa balik. Sehinggalah Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, maka Sayyidatina Khadijah boleh menjadi orang yang paling taat kepada Nabi SAW, paling percaya kepada Nabi SAW. Ketika mana semua orang tidak mempercayai Nabi SAW, orang yang pertama yang mempercayai Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang sangat taat, sangat mempercayai Nabi. Nabi kata itulah. Itu antara sifat yang perlu kita terapkan kepada diri kita.
yang pertama tadi, sifat Sayyidatina Khadijah antaranya adalah merendah diri walaupun beliau berada tinggi macam mana pun, beliau berada tahap yang melebihi suami sekalipun, maka di situ dia menurunkan diri dia berada pada tahap seorang isteri. Bahkan dia menginfakkan dirinya, hartanya, semua kepada Islam. Semua diberikan dan beliau menurunkan dirinya, meletakkan dirinya sebagai seorang isteri. Itu yang perlu kita terapkan, kita masukkan ke dalam jiwa kita. Yang kedua tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berkorban, kita laksanakan semua perkara mengikut kepada Sayyidatina Khadijah tadi. Jadi kita taat, kita harta kita letak tepi, banyak mana kita pun, kaya kita mana pun, maka kita tidak terkesan dengan apa yang ada di depan mata kita. Kita melihat kewajipan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana yang Sayyidatina Khadijah laksanakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita letakkan kepada diri kita. Yang kedua tadi percaya kepada suami kita, kita percaya kita apa yang dia katakan walaupun orang katakan itu tidak benar, tapi kita di sisi kita tahu itu benar. Jangan kalau di sisi kita pun kita dah terbukti dah memang dia salah, itu salah lah. Tapi memang kita tahu suami aku tidak laksanakan perkara ni, memang secara buktinya, tapi orang fitnahnya, maka orang tidak mempercayainya. Maka di sini kita lah satu-satunya orang yang paling dekat dengan dia, perlu untuk mempercayai dan memberi semangat kepadanya untuk dia hidup ataupun dia menghadapi segala masalah yang ada. Itu baru 2 ciri. Banyak lagi. Kalau sifat Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah ni memang orang kata apa, kalau kita semua isteri-isteri Nabi sangat mencemburui Sayyidatina Khadijah walaupun beliau telah wafat, tidak ada, tapi Nabi tetap sebut. Sayyidatina Aisyah ni sifatnya dia seorang yang sangat tekun mencari ilmu. Sangat tekun, sangat aktif, sangat tekun. Sangat Sayyidatina Aisyah ni sangat tekun mencari ilmu. Jadi apa sifat yang boleh kita ikuti daripada sifat Sayyidatina Aisyah adalah kita sentiasa belajar sehingga akhirnya kita aktif. Satu lagi, Sayyidatina Aisyah ni aktif. Laksanakan memanah, laksanakan perkara-perkara aktiviti sunnah. Itu juga perlu untuk kita laksanakan. Yang paling penting menuntut ilmu tadi. Kita mencari ilmu. Itu antara sifat-sifat yang ada pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi diberi keistimewaan untuk kahwin lebih daripada 4. Lebih daripada 4 hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi kenapa Allah memberi kelebihan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaranya adalah untuk mengatakan, untuk kita memperlihatkan bahawa kesemua sifat yang ada pada isteri-isteri Nabi itu melambangkan semua sifat wanita yang ada kat dunia ini. Jadi kalau kita menyelusuri lebih dalam lagi, kita boleh tengok sifat kita yang ada dalam diri kita ni lebih kepada isteri Nabi yang mana. Ada isteri Nabi yang kuat mencari ilmu. Ada isteri Nabi yang mungkin kita, kalau kita seorang yang suka sangat masak, kita ikut isteri yang mana. Semua. Jadi isteri-isteri Nabi yang ada itu merangkumi sifat-sifatnya yang ada pada semua wanita yang ada kat dunia ini. Banyaklah. Jadi sebab itulah antara sebab kenapa Allah membenarkan untuk Nabi mengahwini lebih daripada 4, kerana sifat-sifat wanita ni sangatlah banyak. Jadi apa yang kita nak bawa, kita ikutilah mana sifat-sifat yang mampu untuk ada dalam diri kita, terbentuk dalam diri kita, ataupun kita bina sifat-sifat tersebut. Jadi kalau nak menjawab secara spesifik kepada dalam sebuah keluarga tadi, kita perlu berlapang dada dan kita laksanakan sebaiknya. Kita tunjuk akhlak yang baik, kita sabar, insya-Allah pelan-pelan orang keliling kita akan berubah dengan kita mengubah diri kita dulu, dan kita mencari satu titik
melengkapi orang tersebut ataupun sebuah keluarga tersebut, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas penjelasan yang sangat mantap. Okey, soalan yang terakhir. Okey, Puan Jannah ada tanya, adakah boleh dua soalan berkaitan dengan harta pusaka. Adakah boleh wasiat dibuat secara rakaman video? Yang kedua, adakah boleh harta seperti emas, kenderaan kita berikan sewaktu hidup untuk anak-anak supaya mengelakkan pertikaian selepas kematian? Okey, ini sifat kita lah, perancangan kita lah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Jannah yang bertanya. Jadi ini yang hujung tadi saya masukkan itu sedikit pencerahan berkaitan kita sebagai seorang wanita solehah, kita bersifat dengan ciri-ciri yang ada, banyak sifat baik yang ada dalam diri kita, tapi satu perkara yang kita perlu pandang adalah berkaitan dengan harta kita tadi. Adakah boleh kita nak wasiat secara video? Kita boleh nak berwasiat dengan cara apapun, janji perkara tersebut direkodkan, dicatatkan. Kita boleh tak nak perlu ke cari peguam Ustazah? Perlu ke nak pergi letak cari konsultan untuk kita nak wasiat, nak kena bayar pula. Yang tu adakah perlu macam tu? Itu adalah satu kaedah. Tapi kita perlu mengeluarkan sedikit kewangan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau ada silakan. Itu lagi senang. Kita meninggal dunia, dia akan menguruskan segala semua harta kita yang ada. Tapi boleh tak kita buat rakaman video? Boleh. Kita nak catat tulis sendiri dalam buku, boleh tak? Boleh. Okey. Jadi kita letakkan perkara-perkara tersebut. Boleh tak kita secara rekodnya, boleh tak? Boleh. Boleh kita laksanakan dan kita bawa benda tu sebagai bukti. Janji ada bukti. Ada bukti dan benda tu, dan wasiat tersebut adalah wasiat yang sah lah. Kalau ada perkara-perkara yang tidak sah di dalam tu, maka kemungkinan tak boleh untuk kita nak laksanakan, tak boleh lah. Okay, yang kedua, adakah benda tu kita perlu laksanakan daripada kita hibah tadi, kita nak bagi. Boleh tak ketika hayat kita berilah hibah tersebut kepada siapa sahaja yang kita nak bagi ketika mana kita hidup? Boleh, tidak ada masalah untuk kita nak laksanakan perkara tersebut selagi mana kita hidup. Kita rasa benda tu patut, kita rasa adil, kita rasa perlu, maka selagi mana kita hidup dia tidak lagi boleh dibahagikan dengan cara pusaka, tapi kita boleh nak membahagikan dengan cara kita. Itu hibah lah, tidak ada masalah. Jadi itulah persoalan yang dua tadi. Tadi Puan Zaidah ada tanya berkaitan dengan ikon Nabi SAW. Okey. Kalau kita kata berkaitan dengan isteri-isteri Rasulullah, ya, banyak, semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sifat kepada isteri-isteri Nabi SAW. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah sejarah catatan, bukan sejarah lah, satu catatan yang Allah terapkan, Allah telah nyatakan dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran itu tajuk kita pada hari ini yang mengaji berikan kepada kita adalah satu tajuk yang umum lah. Ciri-ciri wanita solehah yang ada dalam Al-Quran. Jadi segala ciri yang ada dalam Al-Quran itu ada ciri sifat itu kepada isteri Rasulullah SAW. Mungkin nanti insya-Allah kalau nak buat lagi, mai mengaji nak buat, spot terus. Contoh nak buat ikon, hari ni kita nak buat satu talk tentang isteri pertama Nabi SAW, apa yang ada pada sifat dia yang kita boleh menjadi kita punya ikutan. Contoh kita tak ambil Sayyidatina Khadijah, kita nak ambil Sayyidatina Aisyah. Boleh, mengaji boleh kembangkan lagi tajuk ini, spot terus kepada ikon isteri mana yang nak. Isteri mana yang nak dijadikan sebagai tajuk kita yang ada selepas ini, boleh dijadikan satu bab. Kalau tajuk yang dibagi hari ini adalah tajuk yang umum, iaitu ciri-ciri wanita solehah yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak
dan sudah pastilah ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran itu semua ada pada sifat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Cuma tadi saya jawab ada beberapa ciri tadi itu khususlah kepada Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, itu kita boleh ambil ciri-ciri tersebut. Tapi di sini kalau nak disebutkan semua isteri-isteri Nabi yang lebih pada 4, yang 9 itu adalah merangkumi semua sifat yang ada pada wanita di dunia ini. Itu satu. Semua sifat yang ada dalam Al-Quran yang disebut tu pastilah ada pada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta maaf sekiranya talk kita pagi ini tidak menjurus lebih kepada ikon-ikon tertentu yang ada pada isteri-isteri Nabi itu, sebab kita tidak mempunyai masa yang panjang dan tajuk pun tidak khusus kepada mana-mana ikon isteri Nabi, tapi secara umumnya bahawa semua sifat yang ada dalam Al-Quran yang Allah nyatakan itu insya-Allah ada pada isteri-isteri Nabi SAW. Cuma yang sekarang kita nak ambil pengajaran, adakah kita nak menjadi seperti isteri Nabi SAW? Adakah kita nak menjadikan diri kita ini lebih baik dari masa ke semasa? Itu sahaja. Jadi kita saling mendoakan insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada apa yang hari ini mungkin terlebih, terkurang, tersalah dan sebagainya. Saya mohon maaf sangat-sangat. Jadi insya-Allah setakat itu saja ni, kalau tak ada soalan dah kan Najwa? Ustazah Najwa? Ya betul, tak ada soalan dah. Jadi insya-Allah kita pun dah 11.13 dah. Itu sahaja. Kalau penutup daripada saya, mungkin sekejap lagi insya-Allah Ustazah Najwa akan tutup lagi. Tapi di peringkat saya terima kasih kepada Mai Mengaji menjemput saya dalam tempoh tak adalah singkat, memang dalam tempoh sebulan yang lalu, dan ketika tu saya baru berpantang, saya baru habis pantang je. Jadi alhamdulillah saya dapat bersama, saya sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur kita dapat bersama-sama pada hari ini, dan saya bersyukur kita dapat bertemu, kita dapat mengenali. Mungkin saya tak mengenali semua, tapi saling mendoakan. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, tersalah input, tersalah apa daripada diri saya mohon maaf, kerana saya pun anak yang baru belajar. Jadi anggaplah saya ni seorang anak, anggaplah saya mungkin seorang kakak yang boleh melakukan kesalahan. Saya mohon maaf. Dan doakan kita saling mendoakan insya-Allah. Saya doakan kepada semua yang ada dalam ni supaya Allah merahmati kita, Allah memberi kita sedikit aura ataupun sedikit imbasan daripada isteri-isteri Nabi SAW, wanita-wanita solehah yang berada di dunia ini, mungkin termasuk dalam diri kita ni walaupun tak banyak, sikit insya-Allah. Jadi supaya kita juga menjadi wanita yang solehah insya-Allah. Jadi kita saling mendoakan dan kita ingat bahawa kita perlu lebih belajarlah lepas ni insya-Allah. Okay, saya mohon maaf. Saya serahkan semula kepada Ustazah Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah atas penjelasan yang sangat menarik, terutamanya dalam bab faraid dan pewarisan harta. Sebab mungkin kita rasa tak perlu ambil berat berkaitan dengan bab pewarisan harta. Cuma apabila sampai masanya, jadi saya harap, termasuk diri saya sendiri, kita buat persediaan awal dengan paling penting adalah ilmu. Kita tahu macam mana harta pusaka itu ada sebab pelbagai cabang, harta pusaka, hibah. Okey, saya ulang kembali poin yang disebut oleh Ustazah. Ciri wanita solehah dalam Al-Quran, yang pertama sekali taat Allah dan Rasul, yang kedua menjaga maruah, dan yang ketiga menjaga solat. Okey, berdasarkan daripada poin tersebut kita boleh semak semula. Contohnya berkaitan dengan solat, adakah kita solat awal waktu, adakah kita sudah memahami semua bacaan dalam solat. Jadi kita semak semula insya-Allah. Okey, tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Syabas kerana anda adalah betul-betul wanita solehah. Langkah pertama untuk menjadi wanita solehah
Dan yang paling penting apa yang ibu-ibu, kakak-kakak catatkan boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.